Assalamualaikum. Selamat datang semua. Okey, kembali bersama dengan Cikgu Linda. Okey, Cikgu nak ucapkan selamat datang kepada channel Cikgu. Okey, kepada yang baru sahaja menonton video-video dalam channel Cikgu, Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, share dan subscribe video-video yang terdapat di dalam channel Cikgu Linda. Okey, so jangan ke mana-mana. Hari ini cikgu akan sambung PDPR kita berkaitan dengan bab 8. Okey, sejarah tingkatan 1. Okey, tunggu. Hari ini kita masih lagi di dalam bab 8, okey, iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Tetapi cikgu akan pergi ke subtopik yang lebih kecil, iaitu kita akan lihat tentang sistem masyarakat jahiliah. Okey. Mari kita lihat. Okey, untuk topik ini cikgu akan menerangkan sistem masyarakat jahiliah ini dia fokuskan kepada 3 bahagian utama, iaitu politik, ekonomi dan sosial. So ingat ya, ada 3 bidang yang kita akan fokuskan pada sistem masyarakat Arab ini. Okey, yang pertama politik, ekonomi dan sosial. Okey. Yang pertama kita akan pergi ke bahagian politik. Okey, mari kita lihat. Ya. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, mereka ini hidup dalam kelompok kumpulan kabilah. Okey, kumpulan kabilah di mana kita ada kaum Hadari. Di mana kaum Hadari ini kebanyakan mereka tinggal di kota-kota yang menjalankan aktiviti perniagaan dan itu memiliki binatang ternakan. Seterusnya, kita lihat kaum Badawi. Okey, kaum Badawi kebanyakan mereka hidup secara nomad. Okey, berpindah randah di samping memelihara binatang ternakan. Kita lihat dahulu ya. Okey, yang pertama, di dalam aspek ataupun sistem politik ini, mereka mengamalkan sistem kabilah ataupun kita kata ianya diketuai oleh syekh. Sistem kabilah ini di mana ia diketuai oleh seorang syekh. Syekh ini akan dilantik sebagai ketua di mana ia mestilah disukai oleh kabilah-kabilah lain. Syekh ini mestilah seorang yang matang, yang berani dan sanggup mempertahankan puaknya, dan juga dia suka berpidato. Maksudnya syekh ini seorang yang hebat lah. Dan mereka mempunyai semangat Abbasiyah, di mana dia dapat menyatukan masyarakat berkabilah berdasarkan keturunan. Mereka juga sangat bermegah dengan kabilah mereka dan mereka saling berperang untuk merebut kuasa, pengaruh dan harta pada zaman ini. Di kawasan Mekah, kita ada Arab Quraisy yang mentadbir dan memajukan perdagangan dalam sistem politik. Dan pentadbiran di Mekah diuruskan oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dan tugas tertentu seperti Darun Nakwah. So di sini, di dalam bidang politik atau sistem politik, mereka ada ketua. Iaitu ketuanya dilantik ataupun kita kata ketuanya sebagai syekh. Di mana ia mengamalkan sistem kabilah. Syekh tadi atau ketua tadi mestilah orang yang hebat lah. Berani, matang. Mereka ada semangat Abbasiyah. Mereka akan pergi berperang untuk mendapatkan pengaruh. Kemudian kita ada ibu kota yang digunakan untuk mentadbir dan memajukan perdagangan. Begitu juga kita ada jabatan yang mentadbir di Mekah tadilah, mentadbir dan aktiviti perdagangan tadi. Ya, ini adalah ilustrasi yang menunjukkan pada waktu ini mereka hidup secara berpuak-puak berdasarkan kabilah
masing. Kita lihat seterusnya iaitu bahagian ekonomi. Okey, masyarakat Arab dia banyak melakukan kegiatan ekonomi. Di mana kegiatannya adalah berbeza-beza, khususnya di negeri-negeri dan juga di kawasan-kawasan tanah Arab. So kita tengok kegiatan utama adalah aspek pertanian dan juga perdagangan. Kawasan kegiatan ekonomi. Kita tengok ya, ada 5 kawasan yang paling keadaan bentuk muka bumi lah kat sini. So kita tengok tanah Arab. Tanah Arab dia kurang sebab tanah dekat situ kurang subur. So tak boleh lah kan. Di Yaman, masyarakat menanam pokok gandum, kopi dan juga ianya bergantung kepada hujan. Manakala di Oman, masyarakat menanam pokok padi dan juga pokok sekoi. Di kawasan Mahra dan Hadramaut, masyarakat Arab menanam pokok kemenyan. Manakala di Hijaz tadi, seperti yang kita dah belajar video sebelum ini, Hijaz, di mana kat sini masyarakat membeli barang dari Yaman dan Habsyah, kemudian menjual kembali di Syam dan Mesir. Dia beli, kemudian dia jual balik. Kemudian Makkah tadi kan kita ada 3 ibu kota yang besar kan di Hijaz ini. Di Makkah pula berlaku pusat perdagangan. Ia bermula sejak abad ke-6 Masihi. Inilah kegiatan ekonomi mereka dan juga kawasan-kawasan yang banyak menjalankan aktiviti ekonomi. Kita ada tanah Arab, Yaman, Oman, Hijaz, Mahra dan Hadramaut. Mari kita lihat kegiatan ekonomi kaum Badawi. Mereka menternak unta, kambing dan biri-biri secara nomad. Maksudnya bila mereka berpindah, mereka akan bawa bersamalah haiwan-haiwan ternakan ini. Mengembaralah bersama untuk mencari tempat baru. Inilah kenapa mereka ni suka nomad. Sebab untuk mencari rumput dan air bagi binatang ternakan. Selain itu, wujud juga aktiviti ataupun sistem tukar barang antara binatang ternakan dengan barang keperluan seperti pakaian dan kurma. Inilah yang berlaku untuk kaum Badawi iaitu dalam kegiatan ekonomi. Bagi kegiatan ekonomi untuk kaum Hadari pula ialah kita ada laluan sutera. Kalau anak-anak ingat balik di mana kita dah belajar dalam tamadun Cina kan, adanya laluan sutera yang menghubungkan beberapa daerah kan. Di sini jugalah laluan perdagangan merentasi benua menghubungkan pedagang Arab dengan pedagang Cina, India dan Asia. Kegiatan ekonomi kaum Hadari berkembang dengan pesat akibat daripada laluan sutera tadi. Nampak? Naik unta. Kemudian aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh kaum Hadari ini adalah ia lebih mementingkan keuntungan. Di mana mereka mengamalkan riba dan juga berlaku penipuan dalam aktiviti sukat dan timbang pada zaman dahulu. Dan selain pada itu juga, mereka boleh keluar berdagang secara kafilah iaitu membawa barang dagangan merentasi padang pasir. Inilah kegiatan ekonomi kaum Hadari kepada perdagangan. Kita lihat pula kepada aspek yang ketiga iaitu sosial, di mana ia dapat dilihat daripada 2 sudut kehidupan masyarakat ini. Itu yang pertama, kita lihat daripada agama dan kepercayaan. Kita lihat daripada agama dan kepercayaan dan juga adat dan kehidupan seharian. Yang pertama, kita akan lihat kepada agama dan kepercayaan. Di mana? Kita lihat.
watani, okey, di mana masyarakat kat sini, okey, mereka menyembah berhala, okey, di mana terdapat 360 buah berhala, okey, yang berada di sekeliling Kaabah pada waktu itu. Di Majusi, masyarakat pada waktu ini banyak menyembah api dan agama mereka berasal daripada negeri Parsi. Penganut agama ini kebanyakannya tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain kerana kawasan ini dipengaruhi oleh Parsi. Kunafa, okey, masih terdapat penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakala Nasrani, okey, ia mana agama ini dianuti oleh Bani Israel. Agama ini dikembangkan di utara semenanjung tanah Arab oleh penduduk Kasan dan Hira. Kita tengok banyak kan agama. Kemudian wujud agama animisme, di mana terdapat segelintir masyarakat yang mengamalkan animisme, iaitu dipercaya kepada roh dan kuasa-kuasa gaib. Dan yang terakhir adalah Yahudi, di mana ianya dianuti oleh Bani Israel dan kebanyakannya tinggal di utara semenanjung tanah Arab. Okey, ini adalah 6 jenis agama dan kepercayaan yang berlaku dalam aktiviti sosial masyarakat Arab dahulu. Okay, kita lihat pula kepada adat dan kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, mereka ini suka untuk menilik nasib. Tilik nasib lah kan untuk meramal apa yang akan berlaku pada masa depan. Dan juga dia mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat. Ada the magician. Ada magic kat sini kan. Okay, so dia percaya kepada kuasa sihir lah. Okay, kemudian mereka hidup dalam kemaksiatan. Okay, berjudi, berzina, minum arak dan sombong. Selain itu, mereka memandang rendah kepada kaum wanita dan memandang hina kepada hamba. Kita lihat pula kepada sikap baik masyarakat Arab Jahiliah. Mereka sangat memuliakan tetamu yang hadir ke rumah. Mereka hormat kepada tuan rumah, menepati janji. Mereka pandai menjaga kehormatan diri. Okey, mereka menghadapi segala kesusahan ataupun kesukaran dengan gigih dan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Mereka boleh bersyair, bersajak dan berpidato. Dan karya-karya sajak syair tadi akan dibaca di tamasya tahunan dan juga di pasar Yukas, dan akan karya-karya tersebut akan digantung di Kaabah. Ini di antara sikap baik masyarakat Arab Jahiliah. Demikian tadi kisah sistem ataupun kita tengok masyarakat kehidupan masyarakat Jahiliah, di mana ia fokuskan kepada 3 sistem utama, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Cikgu harap anak-anak boleh mengingat tentang 3 aspek yang telah kita pelajari pada sebelum ini. Cikgu harap anak-anak boleh mengingat tentang perkara-perkara yang penting di dalam aspek-aspek masyarakat Arab Jahiliah ini, atau kita kata sistem mereka lah kan. Harap semoga video ini bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk teruskan menyokong channel Cikgu Linda dengan like, share dan subscribe channel ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana telah subscribe channel Cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang.